Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cikgu Laili dalam Matematik KSSM tingkatan 4. Semoga hari ini adalah hari yang ceria dan indah untuk anda semua. Okey, pada hari ini kita akan sambung graf gerakan bab 7 dalam graf jarak masa bahagian 1. Okey, untuk pengetahuan semua, cikgu akan bahagikan video kita ni kepada 4 bahagian, iaitu graf jarak masa bahagian 1 dan 2, graf laju masa bahagian 1 dan 2. Okey, untuk hari ini, yang pertama kita akan belajar di bawah standard pembelajaran melukis graf jarak masa. Okey, graf jarak masa. Apa yang anda faham tentang graf jarak masa? Masihkah anda ingat perkaitan antara laju, jarak dan masa yang dipelajari di tingkatan 2? Okey, kita tengok muka surat 184. Okey, laju ialah satu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Kaitan antara laju dengan masa boleh diwakilkan dengan melukis graf jarak masa. Graf jarak masa membolehkan gerakan suatu objek digambarkan dalam bentuk grafik yang mudah difahami. Okey, pada satu graf jarak masa, paksi mencancang. Okey, ini paksi mencancang mewakili jarak yang dilalui. Manakala paksi mengufuk, ini paksi mengufuk mewakili tempoh masa yang diambil. Kecerunan graf mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa, iaitu laju. Okey, bagaimana anda melukis graf jarak masa? Graf jarak masa boleh dilukis jika maklumat berkaitan dengan suatu gerakan seperti berikut diperolehi. Okey, yang pertama jadual jarak masa, ataupun yang kedua persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan masa. Okey, kita tengok pada muka surat 184. Contoh yang pertama, melukis graf jarak masa berdasarkan jadual jarak masa. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Azrin bercita-cita untuk menjadi seorang pelumba basikal dan berhasrat mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia seperti Azizul Hasni Awang, jago lumba basikal trek negara. Dia bersyadang untuk menyertai pertandingan berbasikal peringkat daerah Kerian. Dia bertekad untuk menjalani latihan selama 2 jam setiap hari. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh Azrin semasa latihan. Okey, kita tengok sini ada masa dan jarak. Okey, soalannya, lukis graf jarak masa berdasarkan jadual di atas. Okey, so kita tengok penyelesaian. So dekat sini, dekat jadual kita tengok masa. Masa yang diberi adalah 0, 30, masa dalam minit 60 minit, 90 minit, 120 minit dan dengan jaraknya. Okey, langkah pertama, awak pilih skala yang sesuai. Okey, kita tengok sini minit. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu bahagian yang mencancang adalah jarak, maksudnya yang bawahnya lah, dan bahagian yang mengufuk adalah minit. Jadi, awak pilih skala yang sesuai, plotkan titik yang mewakili pasangan titik jarak dan masa pada kertas grid atau graf. Kemudian sambungkan titik yang diplot dengan menggunakan pembaris untuk memperolehi graf jarak masa seperti ini. Okey, so sini jarak dia, sini masa, awak plotkan. Okey, x, y dia, sini x, sini y. Okey, kemudian awak gariskan dengan pembaris. Okey, seterusnya muka surat 185. Melukis graf jarak masa berdasarkan persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan masa. Okey, kita tengok contoh 2. Okey, Encik Silva memandu keretanya selama 3 jam sejauh 240 km dari Kuala Lumpur ke Kuantan untuk melawat ibunya. Jarak diwakili dengan S, kilometer yang dilalui oleh Encik Silva dalam tempoh jam, iaitu T jam, diwakili oleh persamaan S sama dengan 80 T. Lukis satu graf jarak masa yang mewakili perjalanan Encik Silva dari Kuala Lumpur ke Kuantan. Okey, so kita tengok penyelesaian dia. Okey, first, kita bina satu jadual jarak masa seperti di bawah menggunakan persamaan S sama dengan 80 T. Okey, T itu adalah masa dalam bentuk jam. Sekarang dia 3 jam kan? So, buatlah 0, 1, 2, 3. Okey, ini dalam jam. Kemudian, masukkan nilai kosong ni di dalam T. Jadi, awak akan dapat nilai S. Masuk ni. Apabila T kosong masuk dalam ni, so awak dapat S kosong. Okey, kalau 1 pun sama. Okey, kalau yang 3 ni 80, masukkan 3 ni. 80 darab 3, awak akan dapat nilai dekat sini 240.
Okey, seterusnya lukis graf jarak masa seperti di bawah dengan memplot titik berdasarkan jadual yang awak bina tadi. Okey, untuk lebih jelas, awak boleh buat praktis sendiri 7.1a dalam muka surat 186. Sekiranya ada masalah, boleh komen kat bawah ataupun terus direct PM cikgu. Okey, seterusnya kita sambung muka surat 187. Di bawah standard pembelajaran, mentafsir graf jarak masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Okey, bagaimanakah anda mentafsir graf jarak masa? Okey, sebelum tu, ini yang perlu awak ingat, formula untuk laju, jarak bagi masa dan formula kecerunan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Dan tipsnya adalah kecerunan positif dan kecerunan negatif pada graf jarak masa menunjukkan arah gerakan. Okey, kita tengok bagaimana anda nak mentafsirkan graf jarak masa. Okey, dekat sini ada dua graf. Okey, rajah 1 dengan rajah 2. Teliti dua bentuk graf jarak masa di sini. Ada beberapa perbezaan. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, ini rajah yang pertama. Okey, kecerunan graf adalah positif. Okey, ini kecerunan dia positif. Kecerunan OA mewakili kelajuan gerakan. Okey, ini adalah kelajuan gerakan dan gerakan dengan laju yang seragam. Okey, sebab dia straight line, dia seragam lah. Okey, gerakan sejauh S 1 meter dalam tempoh T 1 saat. Maksudnya, jarak dia 1 meter dalam masa T saat. Okey, kemudian AB. Kecerunan dia adalah sifar sebab dia tak bergerak dekat sini. Okey, tidak ada perubahan jarak bermaksud gerakan terhenti ataupun pegun. Pegun untuk tempoh masa dari sini. Dari T2 sampai T1 ni dia tak bergerak. Okey, kemudian BC pula. Okey, kecerunannya positif. Gerakan diteruskan sehingga C. Okey, dia terus bergerak. Dan OC. Okey, OC ni gerakan sejauh S meter dalam tempoh T saat. Maksudnya sejauh S meter dalam masa T saat. Okey, kita tengok rajah yang kedua. Okey, rajah kedua menunjukkan satu gerakan dari O ke R, okey, tetapi melalui P dan Q. Okey, apa yang berlaku dekat OP? OP ni adalah kecerunan graf positif. Okey, gerakan sejauh S meter dalam tempoh T1 saat. Maksudnya dia bergerak sejauh S dalam tempoh T1. Okey, kemudian PQ sifar, kecerunannya sifar kerana tidak ada perubahan jarak pegun. Dia tidak bergerak dekat sini dan dalam tempoh daripada T2 sampai T1. Tempoh ni lah tempoh ni. Okey, kemudian untuk QR pada ketika ini kecerunannya adalah negatif. Kelajuan negatif menunjukkan objek bergerak balik ke tempat asal atau bergerak pada arah yang bertentangan. Okey, seterusnya QR. Gerakan sejauh 2 S meter pergi dan balik dalam tempoh T saat. Okey. So kita tengok contoh 4. Okey. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. Okey, so dekat sini dia tunjuk yang pink ni kereta, yang hijau ni adalah bas persiaran. Graf OA mewakili gerakan kereta dari Puchong ke Bandaraya Melaka. Graf BC pula ialah gerakan bas persiaran dari Bandaraya Melaka ke Puchong. Tentukan beza laju dalam kilometer per jam kedua-dua kenderaan tersebut. Okey, so penyelesaiannya. Untuk dapatkan laju kereta. Okey, laju kereta tadi beza jarak. Okey, laju kereta ni kereta So beza jarak adalah 150 tolak dengan kosong. Okey, dan masanya adalah 2 jam kat sini, 2 tolak kosong. So awak dapat laju kereta adalah 75 km per jam. Manakala laju bas persiaran, okey, bas persiaran daripada sini, daripada Melaka dia balik ke Puchong kan. Jadi awak kena tolak kosong, tolak 150. Okey, dan masanya adalah 3 jam, 3 tolak kosong. So dekat sini awak dapat negatif 50 km per jam. Negatif ni hanya merupakan arah gerakan. Okey, jadi bila nanti kita nak cari beza laju, awak jangan tolak 75, tolak 50. Okey, ini hanya menunjukkan gerakan, arah gerakan. Jadinya awak ambil je nilai 50 km per jam. So 75 tolak 50 km per jam, awak akan dapat 25 km per jam. So tips dekat sini,
kilometer per jam boleh juga ditulis macam ni. Okey? Okey, contoh yang seterusnya. Muka surat 188. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Okey, 4.5 jam kat sini. Okey, tentukan tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. Okey, dalam keadaan pegun. So, kita tengok kat mana tak bergerak. Dekat sini. Jadi, tempoh masa dia berapa? 3 tolak 2 jam, 1 jam. Kalau dalam peperiksaan SPM, KBSM, dekat sini, 1 markah. Dah 1 markah dah. Okey. Laju kereta sejam yang pertama dalam kilometer per jam. Okey, dia suruh cari laju dekat sini. Dalam 1 kilometer, dalam 1 jam yang pertama. Okey, memandangkan dekat sini, kita tak ada nilai kan berapa kan. So, kita boleh ambil laju tu dekat sini. Sebab laju untuk graf jarak masa ni bersamaan dengan kecerunan. Okey ni. So dekat sini ada penerangan. Okey, jadi kita boleh ambil dekat sini. Jadi jarak dia kita terus ambil ni lah. 150 tolak dengan kosong bahagi dengan 2 tolak kosong. So awak dapat 75 km per jam. Okey, untuk B, huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit terakhir. Okey, 90 minit terakhir maksudnya di kawasan ni. Okey, 90 minit terakhir bersamaan dengan 1 jam setengah lah. 1 jam setengah, jadi 1 jam setengah dia dekat sini. 4.5 ni, maksudnya dekat sini lah kawasan ni. Jadi apa yang awak kena cari? Cari kecerunan dekat sini. So 75 tolak dengan 150 ni jarak kan? 270 tolak dengan 150. Okey. Kemudian masa dia 4.5 jam sini. Tolak dengan 3 jam. Jadi awak dapat 80 km per jam. Ini adalah laju gerakan kereta ni. Gerakan kereta bagi tempoh 90 minit terakhir. Jadi kereta bergerak sejauh 120 km dengan kelajuan 80 km per jam bagi tempoh 90 minit terakhir. Okay, itu saja untuk graf jarak masa. Cikgu harap semua faham, dan sekiranya ada apa-apa masalah boleh komen di bawah atau terus PM cikgu. So semoga kita berjumpa lagi dalam graf jarak masa bahagian 2. Bye.